بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ، حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال. hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ataupun lebih dikenali dengan nama Abul Abbas, kata Sahal, Nabi SAW bersabda. Nabi mensabdakan hadis ini pada hari nak berlakunya perang Khaybar. Perang Khaybar ni tuan-tuan, perang di antara Islam dan juga Yahudi. Khaybar ini adalah pengkalan Yahudi. Semua Yahudi tertumpu di tempat ini, tertumpu di Khaybar. So Nabi SAW nak pergi attack kubu kuat Yahudi di Khaybar, dan perang itu dipanggil perang Khaybar.
waktu nak pergi perang Khaybar ini, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la u'tiyanna rayah ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Sebelum nak pergi perang, Nabi bangkit berdiri di depan sahabat-sahabat. Nabi kata, sesungguhnya bendera aku ni aku akan serah esok. Islam nak turun perang bawa bendera. Bendera ni penting dalam Islam. Bendera penting dalam Islam. Itu sebab sahabat Nabi bila diamanahkan untuk pegang bendera, bila dalam perang dia kena panah ke, dia kena tombak ke, dia kena lembing ke, dia kena apa ke, kalau duk pegang tangan kanan cedera, tangan kiri tangkap bendera ni. Sebab bendera ni penting kerana dia adalah simbol kepada kumpulan itu. Sebab bila orang pijak bendera kita, bakang kita marah sebab benda ni dia berasas dalam agama, dia berasas. Bendera itu adalah simbol kepada kedaulatan tanah air kita. Nabi SAW bawa bendera ni, dan Nabi sebut di depan sahabat-sahabat, Nabi kata, la u'tiyanna rayah ghadan. Nabi kata, rayah ini, bendera ni, esok aku akan serah. Aku akan serah bendera ni kepada rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan serah bendera ni kepada satu orang laki-laki, yang laki-laki ini Allah sudah janji Allah akan bagi kemenangan pada tangan dia. Nak bagi bendera ni pun pilih orang, bukan sebarang orang. Yang laki-laki ini Nabi kata yuhibbullaha wa rasulah. Laki-laki yang aku akan amanahkan dia pegang bendera kita ni, bendera Islam kita ni, adalah laki-laki yang dia ni cukup sayang dekat Allah dan Rasul. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasul juga sayang dia. Nabi kata, esok aku akan serah bendera yang menjadi simbol kumpulan kita ni kepada satu orang laki-laki. Laki-laki yang pertama, dia Allah janji kemenangan di tangan dia. Yang kedua, dia sayang sungguh kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, Allah dan Rasul sayang dekat dia. 3 kriteria Nabi sebut sebagai orang yang akan menerima bendera Islam itu. Fabatan nas yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Bila Nabi kata begitu, Nabi meninggalkan teka-teki di kalangan sahabat-sahabat ada. Siapa ni orang yang akan menjadi pilihan Allah dan Rasul ni? Siapa ni orang yang akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul esok ni? Siapa? Maka kata hadis ni, fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka tidurlah sahabat-sahabat Nabi pada malam itu, hal keadaan mereka berbisik-bisik dan bercakap-cakap sama-sama mereka, siapa yang akan dipilih untuk diberikan bendera ini. Maknanya siapa terpilih cukup hebat dia. Pasal apa? Nabi dah sebut 3 tadi. Siapa yang terpilih bermakna dia adalah orang yang Allah janji kemenangan Allah akan bagi dalam tangan dia. 1. Yang kedua, siapa yang terpilih bermakna dia ni cukup cinta, cukup sayang kepada Allah dan Rasul. 2. Yang ketiga, siapa yang terpilih bermakna Allah dan Rasul cinta dan sayang pada dia. Ini cukup besar. Falamma asbaha an-nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi esok, pagi-pagi buta lagi, maka bersegeralah sahabat-sahabat Nabi ini pergi cari Nabi. Lambat subuh, masing-masing berebut-rebut nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha. Sambil dalam hati simpan satu benda. Harap-harap akulah orang yang Nabi nak bagi bendera ni. Harap-harap aku menjadi orang yang Nabi nak panggil sekali lagi. Mai sini, nak ambil bendera. Harap-harap aku orang yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Masing-masing sahabat, masing-masing duk simpan dalam hati benda ni.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila semua dah ada depan Nabi, Nabi kata aina Ali ibn Abi Talib? Nabi kata Ali bin Abi Talib mana? Nabi kata dalam ramai-ramai hak duk ada tu, Nabi cari hak tak ada. Nabi beralih mai tengok orang yang Nabi cari tu tak ada. Maka Nabi kata aina Ali ibn Abi Talib? Mana dia Ali bin Abi Talib? Faqila, maka orang jawab ke Nabi, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainai. Ada satu orang jawab, ya Rasulullah, Ali sakit biji mata. Ainai, dua-dua mata dia sakit. Ali sakit mata. Qala fa'arsilu ilaih fa'utiya bih. Maka Nabi kata pergi panggil dia dan dibawa Ali ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Bila Ali mai depan Nabi, Nabi pegang muka dia, Nabi buka biji mata dia, Nabi ludah dalam mata dia. Bila bawa mai Sayyidina Ali di depan Nabi, Nabi tengok betul dia sakit mata. Nabi buka mata dia, Nabi ludah air liuk masuk dalam mata Sayyidina Ali. Dua-dua belah mata Nabi ludah masuk. Wada'alah, dan Nabi berdoa untuk dia. Fabari'ah, tiba-tiba baik. Tuan-tuan, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni muka ludah jenis duit sak okok daun pula, ludah buta terus mata kosong. Nabi sallallahu alaihi wasallam buka biji mata Sayyidina Ali, ludah. Nabi doa, minta Allah sembuhkan dia. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, fabari'ah, baik lelah tu juga. Hatta ka'an lam yakun bihi wajah. Baik dia ni sampai seolah-olah dia tak pernah sakit mata. Dalam hadis ni dia kata ka'an lam yakun bihi wajah, seolah-olahnya dia tak sakit mata pun tadi ni. Baik jadi lagu sedia kala. Fa'a'tahu ar-rayah, Nabi ambil bendera bagi ke dia. Faqala Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bila dah Nabi buat lagu tu dekat dia, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Sina Ali kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bendera dah ada di tangan ni, bila pegang aja bendera tu, semangat dia mai dari hujung rambut. Sina Ali kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Bendera dah bagi tangan aku, adakah lah ni menjadi tanggungjawab aku pergi perang dengan depa ni sampai depa jadi macam kita? Maksudnya Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, bendera tu ada tangan aku lah ni, adakah dengan adanya bendera di tangan aku ni bermakna aku dikehendaki pergi berperang sampai depa semua jadi Islam macam kita? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata unfuz ala rislik. Nabi kata kisah slow, Nabi kata jangan gopoh. Nampak tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang tua, dia tak tolak budak ni bagi lompat dah. Bila dia nampak budak ni semangat dah sampai hujung rambut, Nabi tiun bagi turun balik. Ini orang tua-tua punya peranan. Bila nampak syekh ni dah main semangat satu macam biji mata pun dah jadi merah macam biji saga, nanti tak dulu. Jangan kata dia pi, tunggu lagi, tak mau lagu tu. Nabi SAW bila Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasulullah, bendera tu ada tangan dah, adakah tuan mau saya pergi perang dengan mereka sampai mereka jadi Islam macam kita? Nabi kata apa? Nabi kata unfud ala rislik. Nabi kata nanti dulu, sabar. Nabi kata hatta tanzila bisahatihim, lani pi tempat yang aku suruh pi, masuk sampai ke kampung laman mereka elok-elok, summa du'uhum ila al-Islam, suruh mereka suruh masuk Islam. Ini dakwah, pi elok-elok dengan hormat, dengan penuh sopan,
masuk di dalam kawasan Yahudi, kubu Yahudi. Nabi suruh masuk dalam kubu Yahudi ini, masuk dalam keadaan bersopan. Bila sampai di sana, Nabi kata, ud'ukum ilal Islam. Suruh mereka, suruh ikut Islam. Jangan pergi challenge mereka, jangan pergi cabar mereka, jangan pergi buka kancing baju, panggil mereka mai. Bukan itu cara Islam. Hampir sampai di dalam kubu mereka, di dalam medan mereka, di dalam kawasan perkampungan mereka. Masuk pergi di sana, ud'ukum ilal Islam. Seru mereka kepada Islam. Mereka lawan kita, pasal mereka tak kenal Islam tu apa. Mereka benci kita, pasal mereka tak kenal Islam ni apa. Mereka memusuhi kita pasal mereka tak tahu Islam tu apa. Pergi dekat mereka, terang dekat mereka, bagi mereka reti yang kata Islam tu apa. Kalau dah mereka reti, mereka nak lawan juga, memang mereka saja nak lawan Islam. Pergi masuk dalam kampung laman mereka dengan tertib, dengan sopan. Summa du'uhum ilal Islam. Seru mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Diterang dekat mereka, bila jadi orang Islam, apa tanggungjawab kita sebagai orang Islam di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi habaq dekat mereka. Adakah Islam suruh pergi bunuh orang? Adakah Islam suruh pergi bom orang? Adakah Islam suruh pergi buat benda-benda yang menjengkelkan pada mata orang? Pergi habaq dekat mereka. Pihabak dekat mereka, Islam bukan macam tu. Islam bukan macam yang digambarkan kepada hampa. Islam bukan macam yang ditunjukkan kepada hampa. Tapi Islam yang sebenarnya, Islam yang penuh dengan kasih sayang. Pihabak dekat mereka, Islam tak betul punya. Kadang-kadang hari ini kita melihat rupa Islam, kita melihat imej Islam dalam rupa dan dalam imej yang sangat buruk. Tapi Islam bukan macam tu. Tapi telah diprojekkan, telah diprogramkan begitu supaya orang nampak Islam ini kasar, Islam ni cengeng, Islam ni menakutkan, Islam ni fikir pendek. Orang bagi nampak Islam macam tu. Tapi Islam yang Allah buat turun dalam Quran, Islam yang Nabi Muhammad bawa dalam masyarakat, bukan macam tu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Sayyidina Ali pergi ke kubu Yahudi di Khaybar ini, seru mereka kepada Islam, terang dekat mereka Islam sebenar itu macam mana. Dan Nabi kata dekat Sayyidina Ali, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidah khairun lak min humrin na'am. Nabi kata dekat dia, wahai Ali, demi Allah, Nabi kata, kalau satu orang laki-laki boleh menerima Islam kerana penerangan kamu, itu lebih baik daripada kamu mendapat anugerah seekor unta merah. Unta merah ni benda yang semua orang Arab nak. Benda yang paling bernilai dalam masyarakat Arab ni, humrin na'am, unta merah, cantik. Kalau hang punya teringin nak unta merah ni, hang boleh dapat lebih baik daripada unta merah tu. Apa dia? Hampir terang Islam dekat orang. Kalau orang tu Allah bagi hidayah dekat dia kerana penerangan hang dapat satu yang lebih baik daripada unta merah. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia ambil pengajaran, ambil iktibar. Kita nak bawa Islam yang macam ni. Islam yang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran, Islam yang ditunjukkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis dia. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Mas'ud, ataupun nama dia Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man dalla ala khair, barang siapa tunjuk dekat satu orang lain satu kebaikan, siapa pergi habaq dekat orang lain satu benda baik, bila dia habaq, kawan tu dengar, kawan tu buat, falahu mithlu ajri fa'ili, dia dapat pahala sama macam pahala orang yang pergi buat. Contoh abang dekat satu kawan, abang kat dia
Entau tak ada satu hadis Nabi. Nabi kata, siapa yang sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat, dia seolah-olah mendapat kebaikan dunia dan isinya. Dan Nabi SAW sendiri tak pernah tinggal qabliyah subuh 2 rakaat. Dan Nabi SAW sendiri pernah ditakdirkan Allah bangkit lambat, matahari dah nak naik dah, Nabi semayang juga qabliyah subuh 2 rakaat. Kita pergi habang lagu tu kat kawan kita dengar start daripada hari kita habang, start daripada hari dia dengar kita habang tu, start pada hari tu dia tak pernah tinggal sembahyang qabliyah subuh. Misalnya kita habang tu kita dapat pahala, seumur hidup dia duk buat benda tu kerana dia dengar kita habang, seumur hidup kita mendapat pahala daripada amalan dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pintu-pintu kebaikan ada banyak. Kita sahaja yang selalu melepaskan peluang daripada nak buat kebaikan-kebaikan yang tu ada ni. Mudah-mudahan sehari ke sehari kita makin meningkatkan lagi amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana itu saja bekal kita untuk nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Yunus. Surah Yunus, muka surat 201. Muka surat 201. Di bawah sana ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad bawwa'na Bani Israel mubawwa'a sidqin. Dan sungguh kami dudukkan Bani Israel akan tempat duduk yang mulia, iaitu Mesir dan Syam. Ini kita sambung ayat yang kita baca bulan lepas. Kita cerita bagaimana Nabi Musa alaihi salam bawa orang-orang yang beriman dengan dia, ajak lari daripada bumi Mesir, ajak lari kerana tak boleh tahan dah dengan kezaliman yang dibuat oleh Firaun kepada mereka. Lari mengikut arah yang Tuhan suruh. Tuhan kata, wahai Musa, bawa orang-orang yang ikut kamu ikut arah sini. Dia ikut macam Tuhan kata, tak bantah, tak bangkang apa. Lari, tiba-tiba jumpa Laut Merah. Bila jumpa Laut Merah, sahabat-sahabat dia, orang-orang yang mengikut dia kata, wahai Musa, ke mana kita nak pergi? Di depan kita laut, di belakang kita Firaun. Nabi Musa tak boleh nak jawab apa, sebab dia bawa dia pergi ke situ atas perintah Allah. Bila sampai di situ jam, nak pergi mana pun tak boleh. Orang pula nak salahkan dia. Nabi Musa cuma kata apa? Dia kata, aku turut perintah Allah, aku yakin Allah akan pelihara kita. Tu aja jawapan boleh bagi. Dalam pada tu dengar bunyi tapak kaki kuda dah duk sampai dah. Makna kata lewat sikit boleh mengundang padang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Musa alaihi salam, tongkat ada di tangan tu pukul yang laut. Bila pukul saja terbelah 12 laut tu. Terbelah 12 kerana mengambil kira orang yang ikut Nabi Musa alaihi salam ini terdiri daripada 12 puak. Maka masing-masing puak ambil satu lorong, pakat-pakat lintas. Bila orang last kali daripada pengikut Musa naik aja atas pantai, Firaun sampai di tepi pantai balik sini. Firaun pada mulanya takut nak turun dalam laut tu. Dia takut macam-macam boleh jadi. Tapi dia tak mau tunjuk dia kalah di depan orang-orang dia. Dengan sombongnya dia kata, tengok, dia kata, Tuhan belah laut bila nampak kita main. Dia pusing cakap. Kemudian dia tak mau masuk. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berlaku yang kita cerita pada bulan lepas. Kuda ni hambat masuk pergi sampai tengah laut. Allah perintahkan laut suruh satu balik. Maka karam Firaun di dalam laut itu. Dalam duk tenggelam timbul itu, Firaun kata dia beriman dengan Tuhan Musa. Maka keimanan Firaun itu sudah terlampau lewat. Allah tidak terima keimanan dia, dan matilah Firaun dan bala tentera dia dalam keadaan kafir, bantah, engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung ayat pada malam ini.
Tuhan kata walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin, dan sungguh kami telah dudukkan Bani Israel, maksudnya orang-orang yang ikut Nabi Musa ni, tempat duduk yang mulia, iaitu Mesir dan Syam. Bila Firaun dan orang-orang dia habis dah terkambuh dalam laut, maka tinggallah bumi Mesir terbentang dengan bumi Syam, Syria, Jordan dan kawasan sekitarnya tinggal terbentang untuk diduduki dan dikuasai oleh Nabi Allah Musa alaihi salam dan orang yang ikut dia. Tinggal semua. Kemudian daripada binasa Firaun dan kaumnya itu, maka dipesaka rumah, kampung, emas perak, hampa sahaya dan lainnya yang ditinggalkan oleh Firaun dan kaumnya itu. Semua benda yang ditinggalkan itu Allah perintahkan untuk diambil oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Itu anugerah Allah pada mereka. Firman Allah, warazaqnahum minat thayyibat, dan kami rezeki akan mereka itu daripada segala makanan yang baik-baik. Bermulalah era makmur dan selesa bagi orang-orang yang ikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebelum tu susah. Sebelum tu susah, miskin, tak tahu nak habaq macam mana. Tapi bila Allah binasakan Firaun, maka bermulalah era hidup dalam keadaan aman makmur, kaya raya dengan limpah nikmat yang berlebih-lebih. Mulalah zaman senang mereka. Famakhtalafu hatta ja'akumul ilm, maka tiada kesalahan mereka itu, yakni Yahudi, sehingga datang akan mereka itu oleh ilmu, yakni keterangan dalam Taurat. Maka bersalahan mereka itu padanya dengan kufur setengah dan beriman setengah. Demikianlah berlaku kepada orang Yahudi. Bila dah hidup senang, sentosa, selesa dengan nikmat kemakmuran yang begitu banyak dan sebagainya, akhirnya mula jadi percanggahan di antara sama-sama mereka. Bila diturunkan Taurat, Yahudi dah mula dah. Mereka baca Taurat, mereka tahu dalam Taurat Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah akhir zaman akan ada satu Nabi. Nama Nabi itu Nabi Muhammad. Bila orang Yahudi yang panjang umur ni hidup sampai akhir zaman, bila bangkit Nabi Muhammad, dia tak mau ikut Nabi Muhammad. Mereka membantahi Taurat. Tadi ni bila mereka duduk dalam aman, dalam mewah, dalam sentosa, hasil daripada kekayaan yang ditinggal oleh Firaun dan orang-orang dia, pada masa tu mereka betul-betul berpegang dengan Taurat yang Allah buat turun dekat Nabi Musa. Tapi kemudiannya apabila mai akhir zaman Nabi Muhammad dibangkitkan, dalam Taurat tulis kata Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, bukan habaq kata ada Nabi nak mai aja. Buh nama terus. Kadang-kadang dia tulis Ahmad, kadang-kadang dia tulis Muhammad. Yang kedua-dua ni membawa maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa tu depa potong isi kandungan Taurat. Tak mau ikut. Pasal apa? Pasal depa dah mula nak tunjuk angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Bahawasanya Tuhan engkau menghukum ia antara mereka itu pada hari kiamat pada barang yang ada mereka itu padanya bersalah-salah. Yakni pada pekerjaan agama, daripada melepas segala orang mukmin dan mengazab segala orang-orang yang kafir. Mereka ni dah sampai satu peringkat, sampai tak percaya kepada syurga dan neraka. Mula-mula tak mau terima Nabi Muhammad aja. Lepas tu Nabi Muhammad buat mai cerita pasal syurga dan neraka. Kalau hampa ikut aku, hampa beriman. Hampa masuk syurga. Kalau hampa tak ikut aku, hampa kafir. Hampa akan masuk neraka. Bila Nabi habaq lagu tu, kerana tak mau terima Nabi, maka tak terima syurga dan neraka sekali. Ada jadi lagu tu. Tak mau terima Nabi tu dah satu dah. Apa hak Nabi habaq pun tak mau terima. Maka akhirnya Yahudi menjadi satu bangsa yang menolak segala-galanya. Begitu. Firman Allah, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Maka jika ada engkau wahai Muhammad pada syak daripada Quran yang telah kami turun atas engkau itu, maka tanya olehmu akan segala mereka yang baca Taurat, Injil daripada dahulu engkau. Maka bahawasanya sabit pada mereka itu mengkhabar dengan khabaran itu. Nabi Muhammad sendiri pun bila pertama kali terima wahyu daripada Allah, Nabi Muhammad sendiri pun, betulkah aku ni Tuhan lantik jadi Nabi? Begitu.
Nabi Muhammad sendiri pun, dia manusia biasa, dilahirkan daripada perut seorang ibu. Daripada kecil makan minum macam budak-budak lain juga. Membesar dengan kawan-kawan, berlari bermain sana sini macam budak-budak lain juga. Kita baca hadis macam mana Nabi SAW tengah duk main-main di tepi Kaabah, tiba-tiba Jibril turun main belah dada Nabi. Nabi macam budak-budak lain juga. Masa kecil macam budak-budak lain, main bercampur, apa berlari sana sini macam budak-budak lain. Tiba-tiba bila sampai satu umur, tiba-tiba Allah takdirkan Nabi terima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi sendiri pun dia tanya diri dia, betulkah aku ni Nabi? Bila dah jadi macam tu, Nabi lari balik jumpa isteri dia, zammiluni, zammilu, selimut aku sejuk. Khadijah pun tenangkan Nabi. Bila dah tenang, bawa pergi rumah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bila tengok-tengok, dia kata sah dah, inilah Nabi akhir zaman, dia ni Nabi. Khadijah jaga dia baik-baik. Nabi itu sendiri bila dah dengar macam tu, betulkah aku ni Nabi? Maka Allah turun ayat ni, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik. Maka jika ada engkau wahai Muhammad syak daripada Quran yang telah kami turun atas engkau, maka tanya olehmu akan segala mereka yang baca Taurat dan Injil sebelum daripada kamu. Muhammad, kalau hang sendiri pun tak yakin, kata hang dah dilantik menjadi Nabi, hang pergi tanya alim Taurat dengan alim Injil. Hadu ada ni orang-orang alim kitab Taurat dan alim Injil, mereka boleh cerita betul tak betul Nabi akhir zaman nama dia Muhammad. Pergi tanya mereka nanti tahu. Tentu kita ada bila main musim apa nama Maulid Nabi ni lagi beberapa hari ni, orang cerita balik tentu tahu dah Muhammad itu bahasa Arab. Muhammad kita dah baca Alhamdulillah, hamdu tu Muhammad, puji-pujian. Alhamdulillah, alhamdu. Ahmad boleh berkata Alhamada, Muhammad boleh berkata Alhamdal tu juga. Perkataan itu perkataan Arab. Tapi sebelum Nabi Muhammad pakai nama Muhammad, tidak ada seorang pun di atas bumi Arab yang memakai nama Muhammad. Tak ada. Nabi Muhammad orang yang pertama pakai nama Muhammad. Maka nama tu sangat istimewa. Allah simpan untuk Nabi Muhammad, orang yang mula pakai. Punya ramai orang Arab masa tu tak teringat nak bubuh anak nama Muhammad. Allah simpan perkataan tu untuk Nabi seorang pakai mula sekali. Istimewanya Nabi Muhammad SAW ni. Sedangkan nama Muhammad tu, nama Ahmad itu dalam Taurat sebut dah, dalam Injil sebut dah, tapi orang tak teringat nak bubuh nama anak dengan nama Muhammad. Pelik tuan-tuan, pelik benda ni. Tapi bagi Tuhan tak ada yang pelik. Maka Allah sebut dalam ayat ni, Muhammad, kalau kamu sendiri rasa syak, rasa ragu-ragu, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Pitanya orang yang baca kitab sebelum daripada kamu, orang yang baca Taurat, orang yang baca Injil. Pitanya mereka, kamu boleh dengar jawapan daripada mereka. Bila turun ayat ni, sabda Nabi SAW, la asyukku wa la as'al. Itu bahasa Arab. Sabda Nabi SAW, la asyukku wa la as'al. Aku tiada syak dan aku tiada tanya. Nabi kata, dah Allah dah bagi tahu yang macam tu, penjelasan dah turun jelas macam tu. Nabi kata, aku tak syak dan aku tak akan tanya mereka ni semua, kerana aku percaya apa yang Tuhan kata. Dah percaya, nak pergi tanya apa lagi? Dah percaya kan? Tanya ni kalau tak percaya, ataupun tanya ni kalau ragu-ragu. Tapi kalau sudah yakin, kalau sudah percaya, tanya apa lagi, buang masa. Maka Nabi kata, tiada syak pada aku dan aku tak akan tanya dah benda ni. Firman Allah, laqad ja'akal haqqu min rabbik. Dan sesungguhnya telah datang akan dikau oleh sebenar yakin dengan bahawa engkau adalah Rasulullah. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, maknanya kamu betul-betul dah yakin bahawa kamu adalah Nabi. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan ada engkau daripada jumlah segala orang yang syak padanya, yakni syak pada jadi Nabi. Terimalah hakikat, wahai Muhammad, kamu adalah Nabi akhir zaman. Begitu. Firman Allah, wala takunanna minal ladzina kazzabu biayatillah fatakuna minal khasirin.
Dan jangan ada engkau itu daripada segala mereka yang dusta dengan segala ayat Allah. Maka sebab jadi engkau daripada jumlah segala orang yang datang kerugian dunia dan akhirat. Tuhan pesan dekat Nabi Muhammad, oleh kerana kamu dah terima hakikat kamu jadi Nabi, maka janganlah sekali-kali kamu hidup jadi ragu-ragu dengan ayat Quran. Kerana orang yang ragu dengan ayat Quran, ini orang yang rugi. Begitu. Firman Allah, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Bahwasanya segala mereka yang wajib atas mereka itu oleh kalimah hukuman Tuhan, bahawa mereka mati atas kufur itu, tiada beriman mereka itu. Itu dia. Tuhan kata orang yang memang Allah sudah takdirkan mereka ni akan mati kafir, maka tak usah siapa buat apa kat mereka tetap akan mati kafir. Ayat ni sebagai nak bagi ubat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kadang-kadang hati dia terusik. Dia rasa dia buat kerja ni habis dah. Dia rasa dia berdakwah ni tak cukup masa dah. 24 jam tak cukup bagi Nabi untuk berdakwah. Nabi rasa Nabi punya penjelasan ni sudah cukup jelas dah. Nabi rasa sifat rendah diri Nabi ketika pergi berdakwah ni dah sangat-sangat terserlah dah. Nabi rasa tak ada dah benda dia boleh buat untuk nak tarik orang supaya percaya kepada Allah dan kepada risalah yang dibawa oleh dia. Nabi rasa habis daya upaya dah dia guna, tapi masih ada orang tak terima apa yang dia bagi tahu. Bahkan lebih teruk, masih ada orang lagi nak challenge dia. Maka Nabi SAW pun ada dalam hati dia rasa frust, rasa kecewa tu. Allah buat turun ayat ni. Allah kata, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minu. Tuhan bagi tahu dekat Nabi, sesungguhnya orang yang sudah muktamad kalimah Allah kepada dia, dia ni kok mana pun mati kafir, dia tak akan beriman. Tuan selalu sakit kepala dengan mereka ni. Tuan-tuan, benda ni jangan salah faham. Jangan orang kata Tuhan dah tentu dah dia ni mati kafir, maka dia mati kafir. Itu zalim. Tuhan tidak tentukan dia mati kafir, maka dia mati kafir. Tak. Tuhan tentukan dia akan mati kafir dengan ilmu Tuhan. Ini satu penjelasan yang orang kadang-kadang terkeliru. Kita belajar sifat 20. Di antara sifat Tuhan ni apa dia? Ilmu. Tuhan berilmu. Ilmu Tuhan ni melewati segala-galanya. Infinity. Daripada kita tak beranak mai lagi, Tuhan tahu dah kita akan beranak hari apa, pukul berapa, tak lari 1 second pun. Tuhan tahu dah. Dan Tuhan tahu dah kita apabila diberi peluang hidup, kita akan hidup dan kita akan memilih jalan hidup yang macam mana kita pilih. Tuhan dah tahu dah. Tuhan dah tahu dah kata kita yang pilih jalan untuk mati kafir misalnya. Na'udzubillah min zalik. Tuhan dah tahu dah. Maka Tuhan menentukan takdir berdasarkan kepada ilmu Tuhan. Bukan awal-awal Tuhan kata dia ni aku nak buat dia bagi mati kafir. Dah. Tuhan bekalkan kepada kita usaha dan ikhtiar. Kita yang berusaha dan kita yang berikhtiar untuk nak memilih jalan hidup kita. Mana jalan yang kita pilih, maka itulah jalan kita. Allah tahu apa yang kita nak pilih. Bukan Allah tentukan apa yang kita nak pilih. Allah tahu apa yang kita nak pilih. Maka Allah takdirkan bersesuaian dengan pilihan kita. Ini yang dikatakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada orang pergi buat keliru dari tengahnya pokok ni. Dah Tuhan takdir dia beranak mai jadi Hindu, jadi kafir, jadi apa? Dimati kafir nanya mereka. Dah. Mereka memilih jalan itu. Allah menentukan dia mati macam tu berdasarkan ilmu Allah. Allah tahu dah dia ni kalau diberi peluang hidup, dia akan pilih jalan ni. Maka Allah takdirkan itulah jalan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang-orang yang sampai mati tak boleh nak terima kebenaran, ini orang Allah sudah tahu itu pilihan dia. Nabi Muhammad jangan duk risau, jangan duk sakit kepala, jangan duk susah hati dengan orang-orang yang macam ni. Firman Allah, walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim. Dan jika datang akan mereka itu, yakni akan kafir-kafir itu oleh tiap-tiap mukjizat sekalipun, sehinggalah lihat mereka itu akan azab yang sangat sakit, baru nak beriman. Maka tiada terima iman ketika itu, seperti mana tiada terima iman Fir'aun tadi. Itu dia.
Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu dalam ayat ni, kebanyakan manusia macam ni perangai dia. Kebanyakan manusia ni dia nak tunggu sampai azab Tuhan turun mai depan mata, masa tu baru dia nak beriman. Kebanyakan manusia perangai macam tu. Selagi tak mai azab Tuhan depan mata dia, selagi tu dia duk buat bercakap lebih kurang dekat agama dia, selagi tu dia nak bercakap lebih kurang. Tapi bila azab mai depan mata dia, masa tu baru dia teringat kat Tuhan, masa tu baru dia teringat dia silap, masa itulah baru dia nak bertaubat kepada Allah, masa itulah baru dia nak beriman sungguh-sungguh. Tapi kalau itu masa baru nak beriman, maka itu sudah terlewat. Firaun sendiri, dia bukan tak kenal Nabi Musa, sebab dia belah. Daripada kecil-kecil Nabi Musa tu hanyut dalam sungai, dijumpai oleh isteri dia awak balik mai ke dia. Dia awal-awal dia tengok-tengok jantan, dia kata kat bini dia, aku tak mau. Sebab ahli nujum aku dah kata akan lahir satu budak jantan dan dia akan meruntuhkan kerajaan aku. Bini dia kata, abang, berapa banyak budak jantan duk beranak mai hari-hari? Dia kata, bukan hak ni, berapa banyak lagi duk ada. Budak ni kecil besar ni dia tahu apa. Daripada besar ni kita belah dia, kita bagi kasih sayang kat dia, kita bagi segala-galanya dekat dia, takkan dia nak lawan abang. Dia pun fikir-fikir, hang ni pun cerdik juga. Okey, tak apa, hak ni seorang je kita simpan, hak lain aku suruh bunuh habis budak jantan. Hak dia simpan tu rupa-rupanya kemudiannya bangkit menjadi nabi dan melawannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kenal Nabi Musa, membesar depan mata dia, duk main dengan dia masa kecil dia orang tua ni. Nabi Musa ni duk main dengan dia. Tiba-tiba mai satu masa Nabi Musa bangkit menjadi nabi, dia tak boleh terima Nabi Musa ni. Sedangkan hati kecil dia tahu kata Nabi Musa ni budak baik daripada kecil. Pasal apa tuan-tuan? Pasal engkar dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan dia tolak Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menjadi Tuhan, dan dia kata dialah Tuhan yang sebenarnya. Ini cerita yang duk jadi. Tapi bila mai bala yang Nabi Musa duk bagi tahu hampa, kalau tolak juga Tuhan, kalau hampa tolak juga agama yang aku bawa, Tuhan akan buat mai bala. Dia cabar pula. Dia kata mana dia Tuhan hang panggil mai suruh turun bala lah ni. Tiba-tiba Allah buat turun bala dalam bentuk dia tenggelam dalam Laut Merah. Masa tengah duk tenggelam timbul tu, dia kata amanna bi rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Maka adakah suatu ahli kampung hanya hendak beriman ketika lihat azab, maka adakah manfaat, maka adakah memberi manfaat akan dia oleh imannya? Tuhan tanya dalam ayat tu. Tuhan kata, adakah satu ahli kampung, adakah satu penduduk kampung zaman Nabi-Nabi dulu hanya nak beriman ketika melihat azab? Bila nampak azab itu baru nak beriman? Adakah keimanan pada masa itu memberi manfaat kepada mereka? Maka jawabnya tiada. Tuhan tanya, Tuhan jawab. Tuhan kata, siapa pun bila dah mai masa-masa saat genting macam tu baru nak beriman, aku tak terima keimanan dia. Tuhan kata. Cuba hampa tengok yang lepas-lepas, Tuhan kata umat Nabi mana yang apabila azab dah mai depan mata dah, masa tu dia kata beriman, aku terima keimanan dia. Tunjuk mai dekat aku, umat mana yang aku terima keimanan pada saat-saat genting ni. Kaum Nabi Lut, bila Jibril alaihi salam pi dah nak angkat bumi daripada duduk tu, nak terak turun macam apun balik tu, masa tu dah baru kata beriman, pun Tuhan tak terima, terak masuk bawah ni. Berapa banyak dah umat-umat sebelum daripada Nabi Allah Musa alaihi salam, dah last minute, dah very last moment dah baru nak beriman, Tuhan terak juga. Tuhan tak terima keimanan pada saat yang macam tu. Maka Tuhan sebut dalam ayat ni, cuba tengok berapa banyak dah umat sebelum ni yang nak beriman pada saat azab dah mai depan mata, yang aku terima keimanan mereka. Tolong tengok dan bagi tahu, Tuhan kata. Kecuali dia ada satu golongan. Maka jawab Tuhan, tiada. Yang ni tiada satu negeri ataupun satu kampung ataupun satu umat Nabi yang mana-mana pun yang manfaat iman ketika lihat azab, melainkan kaum Nabi Yunus sahaja. Ni yang kita baca surah Yunus ini, istimewa umat Nabi Yunus ni apa? Mereka lah
satu-satunya umat yang azab nak turun lagi 1-2 second lagi, Tuhan potong azab tu, bagi peluang dekat mereka. Umat Nabi-Nabi lain bila duk cabar Tuhan buat main azab, beriman pun Tuhan tak mau terima dah, jalan. Tapi satu-satunya umat dalam sejarah manusia atas muka bumi ini hanyalah umat Nabi Yunus sahaja. Azab dah duk nampak dah, duk main dekat sangat dah. Mereka bertobat kepada Allah sungguh-sungguh, Allah terima. Allah tarik balik azab tu daripada menimpa mereka. Maka firman Allah, illa qauma Yunus lamma amanu kashafna ankum azabal khizi. Melainkan kaum Nabi Yunus sahaja. Tak kala beriman mereka itu, kami buka, yakni kami lepaskan daripada mereka itu akan azab kehinaan. Tuhan tunjuk juga satu. Tuhan nak bagi tahu apa? Inilah limpah rahmat aku. Kalau aku nak teruskan azab ni, itu hak aku, siapa pun tak boleh halang. Tapi ini hak aku. Kalau aku nak bagi last punya peluang dekat mereka, aku boleh bagi. Siapa pun tak boleh paksa aku suruh terus azab ni. Tuhan nak tunjuk dia tu adalah Tuhan Rabbul Alamin. Macam tu. Fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Pada hidup dunia, dan kami beri bersedak-sedak mereka itu sehingga masa mati. Umat Nabi Yunus ini last minute Tuhan tarik balik azab daripada kena mereka, dan Tuhan bagi mereka hidup berseronok-seronok sampailah mereka mati. Kita tengok apa cerita dengan kaum Nabi Yunus ini. Dia kata di situ kisah Yunus, bahawa kaum Yunus di kampung yang bernama Nainaw daripada bumi Musil, yakni terletak di sebelah Baghdad. Mereka itu adalah ahli syirik dan juga ahli kufar. Jadi umat Nabi Yunus, tuan-tuan, dia cerita mengikut mana pun, banyak lokasi dia ialah Baghdad. Tu bumi yang hari ni pergi jadi Daljah, pergi jadi bubuk Asyura ni, bumi Baghdad. Sayang tuan-tuan, Amerika mereka study sejarah Islam ni, mereka study sejarah ketamadunan Islam ni, Barat mereka study, dan mereka tahu simbol kepada civilization, kepada ketamadunan Islam ini tertumpu di sekitar Baghdad. Sama ada simbol dari segi bangunan arsitektur dia, ataupun simbol dari segi kubur-kubur para sahabat Nabi, Aulia dan sebagainya. Amerika akan dihancurkan Baghdad. Bila dia boleh pukul Baghdad, kira dia pukul orang Islam satu dunia. Tinggal Mekah Madinah aja. Tuan-tuan percaya tak, dalam hati dia ada simpan satu benda, Mekah Madinah ni satu hari dia mau. Tapi dia boleh buat ke tak boleh buat, Allah saja yang boleh jawab. Tapi dalam hati dia tu ada. Selepas Mekah Madinah ni, simbol kepada tamadun, kepada ketamadunan Islam, Baghdad. Baghdad dia dah pukul hancur. Bukan saja dia pukul hancur bangunan dan segala infrastruktur yang ada di sana saja, tetapi dia pukul hancur dengan manusia yang ada di sana. Hancur habis. Berapa ramai orang perempuan Baghdad, orang perempuan Islam Baghdad yang terpaksa mengandung dan melahirkan anak mereka. Jahat mereka sampai macam tu. Dan dalam hati dia duk simpan, mana lagi tempat yang apabila aku pergi pukul, habis orang Islam satu dunia aku pukul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini cerita dia. Apa pun dalam Quran, pusimai kejadian duk di sekitar kawasan yang berkenaan. Baghdad, kawasan Syam, kawasan Syria, Jordan, kawasan begitu tempat yang duk jadinya. Dia kata, maka suruh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu akan Nabi Yunus ini. Oleh kerana puak yang duduk di bumi Musil sebelah dengan Baghdad ini, mereka ahli syirik, mereka ahli kufur, maka Allah bangkitkan satu Nabi, nama dia Nabi Yunus. Disuruh Nabi Yunus ni pergi seru mereka, menyeru kepada iman dan tinggal sembah asnam. Suruh Nabi Yunus pergi panggil mereka, so tinggal sembah asnam, sembah tokong, balik kepada sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka bantah mereka itu daripada beriman. Macam biasa. Bila pi aja Nabi, bantah tak mau terima. Maka dikata bagi Yunus,
khabarkan mereka itu bahawa azab lagi datang akan mereka itu sehingga 3 hari. Direngkahkan cerita, Nabi Yunus pergi jumpa mereka, dakwah mereka, pujuk mereka, terang dekat mereka, tarik mereka, nak bagi mereka selamat. Mereka tolak Nabi Yunus, habis-habis hati mereka tolak dia. Sehinggalah Nabi Yunus kata dekat mereka, Tuhan suruh beritahu dekat hampa, tempoh 3 hari. Tempoh 3 hari. Kalau hampa tidak mau beriman kepada Allah, Tuhan yang menjadikan aku dan menjadikan hampa semua, dalam tempoh 3 hari, Allah akan buat mai bala bencana, hampa akan lingkup semua sekali. Nabi Yunus pergi bagi kalam tu lah. Maka tak kala dia khabar, kata setengah kepada setengah. Kamu lihat, jika Yunus bermalam serta kamu dalam jika kamu lihat, jika Yunus bermalam serta kamu dalam negeri, maka tidak mengapa. Dan jika tiada bermalam, maka azab akan datang. Depa sama depa takut juga. Takut juga. Tak percaya, tak percaya. Tak mau ikut, tak mau ikut. Sombong, tetap sombong. Tapi bila Nabi Yunus pergi buat cakap serius dengan mereka, Nabi Yunus kata, Tuhan aku suruh abang 3 hari tempoh. 3 hari ini kalau hampa tak ubah fikiran, tetap tak mau sembah Allah Tuhan aku dan Tuhan hampa semua, Allah Tuhan aku suruh abang, bala akan naik apa. Tak percaya juga. Tapi seriau tu ada. Seriau tu ada. Mereka sembang sama-sama mereka. Mereka kata, jaga mata jangan duk lepas. Perhati tengok Yunus kita ni, perhati dia. Kalau sampai malam dia duk ada dengan kita, makna bala tak ada. Tak mungkin Tuhan dia nak buat mai bala sekali dengan dia nanti kena. Tak jalan, bukan tak jalan. Dia kata tunggu tengok, mata jangan duk lepas. Observe dia, tengok dia betul-betul. Kalau sekiranya malam dia duk ada sama dengan kita, maka tiada mengapa. Dan jika tiada bermalam, maka azab akan datang. Daripada tengok, kalau dia lari, makna azab nak mai kita lari sama. Takut tu ada, percaya tu ada, tapi degil punya pasal dia tak mau terima. Tengok apa jadi. Maka tak kala setengah malam, dah sampai waktu tengah malam, dah lepas cukup 3 hari, sampai waktu tengah malam keluar Yunus. Maka berpagi meliputi akan mereka itu oleh awan azab. Dah masuk tengah malam lepas dah, mereka ingat Yunus tidur lah. Rupanya malam tu Nabi Yunus keluar. Mereka tidur lah. Bila bangkit-bangkit pagi esok, tengok-tengok benda dah duk mai dah. Maka awan azab sudah mai, hitam berasap banyak. Sehingga hitam sutuh rumah mereka itu. Sutuh ni cucuk atas. Sutuh ni atas tu. Atas kalau tuan-tuan pergi Mekah, lah dah korang dah bangunan macam ni. Kalau dulu dia ada tempat jemuk kain di atas ni. Kat tangki ayam dekat apa tu dia pergi sutuh. Lekat hitam berjelaga habis dah sutuh-sutuh rumah mereka ni. Maka tak kala melihat mereka itu, maka yakinlah akan kebinasaan. Bila tengok-tengok tak pernah jadi macam ni. Dia mai awan tak semena-mena. Tiba-tiba dia mai awan gelap dengan berjelaga. Dia lekat habis di bumbung-bumbung rumah apa semua. Cara awan ni mai pun memang lain macam. Mereka pun tahu dah ni bukan kebakaran hutan di Kalimantan ni. Bukan. Sebab Kalimantan jauh. Kan? Bila tengok macam ni punya gelap, dia kata ni dah berasa yang Yunus hidup abang ni. Berasa yang ni dah. Maka cari mereka itu akan Yunus. Masa tu teringat dekat Yunus lah. Maka cari. Pusing sana sini, pi tanya rumah orang tu orang ni. Tempat-tempat yang mungkin Yunus pi tanya habis semua. Maka tiada lagi. Nabi Yunus dah tak ada dah. Maka dimasuk Allah ke dalam hati mereka itu taubat. Bila dah tengok Nabi Yunus tak ada, asap hitam tebal makin duk mai banyak, hati dah mula takut. Maka bertaubat mereka kepada Allah. Maka keluar mereka itu ke padang dengan anak, isteri dan binatang, serta dicerai antara anak dengan ibu, manusia dengan binatang, dan menangis, berteriak, kriau, menjerit, minta lepas daripada azab itu. Bila tengok macam ni punya dahsyat duk mai, teriak dah. Teriak, manusia ni tak usah simpan misai tebal macam mana lah. Bila dia mai macam ni punya Tuhan hantar, air mata keluar. Dan apabila air mata keluar dengan misai tebal ni, wuduh nampak. Wuduh nampak misai tu tak patut teriak. Tapi bila bala Tuhan mai, teriak. Tuan-tuan tengok tsunami yang jadi baru ni tu dah lah. Tak usah badan besar ragam macam mana, tak usah misai andam macam mana lah. Bila jadi malapetaka tu, tak boleh. Nak cakap tak boleh, dia nak sebab.
Nak bercakap tapi dia sebek, nak cakap tapi dia sebek, dia tak boleh nak cakap, gagah juga buka mulut dia ketak dagu. Tuan-tuan, manusia, ni yang kata manusia. Tak usah sombong, dengan Tuhan tak usah sombong. Tuhan akan himpit kita, dia akan himpit kita sampai satu penyuruh kita tak boleh bergerak dah. Macam tu teriak. Macam tu teriak. Lagi duk ada ruang ni, lagi tu duk cakap besar. Lagi duk ada ruang, lagi tu duk buat jelek lidah, duk buat macam-macam duk buat dekat orang ni. Tapi bila kawan tu main himpit sampai penyuruh dinding, teriak. Saya minta ampun, saya minta maaf, saya silap lah apa. Ini manusia. Ini memang perangai manusia. Maka inilah yang kena kepada umat Nabi Allah Yunus alaihi salam. Bila dah tengok dah pelik-pelik macam ni, cari Nabi Yunus, nak kira balik Nabi Yunus dah tak ada dah dan sebagainya, apa jadi? Pakat bawa anak pinak, lembu kebah, ada apa semua, keldai, himar, kuda, bawa pergi habis tengah padang tu, pakat tu teriak di sana. Serta kata masing-masing, amanna bima jaa bihi Yunus. Itu kalimah yang keluar. Maka telah kami beriman dengan barang yang bawa datang dengannya oleh Yunus. Pitan tu surrender. Surrender habis. Habis dah haduk cakap sombong tadi, haduk cabar Nabi Yunus tadi, haduk cakap lebih kurang tadi ni, amanna bima jaa bihi Yunus. Kami beriman dengan apa yang telah dibawa kepada kami oleh Nabi Yunus ni. Dan ikhlas mereka itu akan niat taubat itu. Maka rahmat akan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buka Allah akan azab yang turun dengan mereka itu. Itu dia. Inilah satu-satunya umat yang Allah tarik balik azab yang dah nak kena mereka semua. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia jelaskan, tempoh mereka hidup berimpun di atas padang, bawa anak bini, lembu kerbau, kuda, unta semua pergi duk teriak, duk bermunajat minta ampun dekat Tuhan ni 40 malam. Pergi berimpun di situ tu selama 40 malam. Duk tunggu di situ, kira duk teriak minta dekat Tuhan, ya Allah minta kami selamat, ya Allah minta jauh kami daripada malapetaka ni. Depa diselubungi awan gelap, awan azab ini selama 40 hari 40 malam. Selepas tamat tempoh 40 malam tu, Allah tarik balik azab tu. Tak jadi. Apa nak jadi hanya Allah yang mengetahui. Tak jadi benda tu, Allah tarik balik. Adalah yang demikian itu hari Jumaat berbetulan dengan hari Ashura. Dan Yunus tak kala lihat azab tiada turun, maka berpaling daripada mereka itu naik perahu. Nabi Yunus alaihi salam bila tengok-tengok, oh Tuhan cancel azab tu, tak jadi turun. Nabi Yunus alaihi salam pun dia pun dah kecewa dengan umat dia. Dia ambil satu perahu, dia belayar dalam laut. Dia tak mau dah balik kepada umat dia. Tengah belayar, mati angin, dia kata. Tengah duk belayar tu, angin tiba-tiba tak ada, perahu tak berjalan. Maka kata nakhoda kapal, di dalam perahu ini ada hamba sahaya yang lari daripada tuannya. Ini kepercayaan lah, biasalah daripada dulu sampai dah ada kepercayaan ini macam-macam ni. Tengok bewak lintas jalan dia mula, dia jom balik. Betul-betul bank bar apa semua buah belakang kereta elok nak pergi Kuala Lumpur. Baru keluar pergi sampai Matang Tinggi ya, bewak lintas berubrak lintas jalan. Dia kata jom balik. Balik apa, kita nak pergi Kuala Lumpur hari lain, hari ni pun pun balik. Tak boleh ya, aku cuti 2 hari ya, lelaki dia kata. Dia kata 2 hari ke sehari jom balik. Pasal apa tu? Dia ada percaya. Dia ada percaya. Dan kepercayaan tu dia percaya sungguh. Dia tak mau tolak ansur dengan kepercayaan tu. Kalau pergi juga ditakdirkan Allah jadi apa-apa. Dia duk sabit yang tu. Dia kata duk kata dah. Duk kata dah. Padahal benda tu coincident. Benda tu berlaku secara kebetulan saja. Tak ada sangkut paut dengan benda ni semua. Maka benda ni apabila Nabi Yunus alaihi salam duk belayar, tiba-tiba angin yang duk elok-elok ni mati. Angin tu mati, tak ada angin. Maka kapal yang bergantung pada layar nak berjalan ni berhenti. Di tengah laut berhenti macam tu. Maka kata nahkoda kapal ni, selalu betul lah ni anak cucu nak tumpang. Jenis-jenis ni kan. Nak turun, nak naik bot, nak turun pergi tangkap ikan tu, pukul pantai orang 3 kali dulu baru naik bot. Kepercayaan. Nahkoda kapal ni dia kata apa? Dia kata dalam perahu ni, dia kata ada hamba sahaya yang lari daripada Tuhan. Dia pergi tuduh lagu tu. Yang pergi jadi angin tak ada ni, dia kata ni mesti ada pasal Tuhan marah. Dia apa? Pasal salah seorang daripada hadut naik perahu ni, dia kata ada seorang hamba khadam lari daripada Tuhan pengulu dia. Tuhan marah, dia kata. Maka nak tahu siapa dia, semua pakai tangan mengaku. Nak tahu siapa dia, maka buang undi.
Maka Suruhanjaya Pilihan Raya terpaksa buat undi dalam perahu tu. Cabut undi, terkena pada Yunus. Cabut-cabut kena Yunus. Dia Nabi, dia bukan hamba lari daripada Tuhan, tapi nak kena ke dia. Cabut-cabut, dia kata kena ke dia. Maka terjun sendiri ia ke dalam laut. Dia pun tak mau nak berkelahi dengan orang, tak apalah, dah cabut kena ke aku, dive masuk dalam laut. Macam tu. Maka ditelan oleh ikan. Lagi datang kisah ini pada surah Was-Saffat. Memang betul pun Nabi Allah Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan. Cerita panjang tentang kisah Nabi Yunus ditelan ikan, tengok dalam surah As-Saffat. Di sana ada cerita panjang. Sini dia nak ucapan lain dulu. Ini cerita dia. Firman Allah, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Dan jika kehendak Tuhan engkau, nescaya beriman oleh segala orang yang di dalam bumi semuanya. Tetapi tiada ada dikehendaki begitu. Itu dia. Ayat ni Nabi Muhammad selalu baca. Walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Tuhan sebut dalam ayat ni, dia kata dan jika Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, satu dunia ni Tuhan bagi jadi beriman tu. Kalau Tuhan mau. Presiden Bush tu jadi orang Islam. Kalau Tuhan mau. Tak ada masalah. Bush tu kecil aja nak nisbah kepada Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Bush tu tak ada apa. Tapi Tuhan tak mau semua orang beriman. Tapi Tuhan bagi tahu walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau sekiranya Tuhan mau, kalau Tuhan nak, Tuhan boleh bagi jadi semua manusia ada ni beriman semua. Sampai nak cari orang kafir, orang yang bantah, orang yang engkar, tak ada. Semua beriman. Kalau Tuhan mau, Tuhan boleh buat. Tuhan kata. Mafhum ayat ni apa dia? Faham dia apa? Faham dia Tuhan tak mau macam. Tuhan saja biar bagi ada orang yang percaya kepada Quran, percaya kepada hadis, dia beriman. Orang yang tak percaya Quran, tak percaya hadis, dia pilih untuk tak beriman. Tuhan saja biar benda ni bagi jadi macam tu. Memang itu sunnatullah. Tuhan nak benda tu jadi macam tu. Firman Allah, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Maka adakah engkau nak kerasi, nak paksa manusia atas barang yang tiada dikehendaki Allah, sehingga jadi mereka itu beriman sekaliannya tanpa dikerasi, tanpa dipaksa? Tuhan kata, aku sendiri pun kalau aku mau, aku boleh bagi jadi semua orang beriman. Tapi aku saja biar bagi sebahagian tak beriman. Oh, hampa pula nak semua orang jadi beriman. Hampa lebih pada aku. Maksud ayat ni apa? Maksudnya Tuhan nak bagi tahu, kita kena terima lah. Itulah hakikatnya. Hakikatnya akan ada orang beriman, akan ada orang yang tak beriman. Terima hakikat tu. Kalau kita terima hakikat tu, kita tak jadi kecewa. Kita yang nak jadi kecewa ni pasal kita tak terima hakikat tu. Hakikat kata ada orang beriman, ada orang tak beriman ni memang sunnatullah. Memang itu peraturan Allah. Ada orang baik, ada orang jahat. Memang itu peraturan Allah. Di mana pun kita pergi, ada orang beriman, ada orang tak beriman. Ada orang baik, ada orang jahat. Di mana pun ada. Kita terima hakikat tu. Kalau orang ni kita cuba nak tarik dia, kita punya sayang dekat dia, kita punya cinta dekat dia, kita punya lah tak mau dia duduk atas jalan kesilapan dia ni, kita nak tarik dia bagi jadi orang yang betul-betul beriman dengan Allah, kita try habis-habisan, dia tak mau juga nak ikut kita. Jangan kecewa. Memang Allah takdirkan ada manusia yang tak mau beriman. Tu saya kata kita, Nabi Muhammad SAW sendiri pun frust. Bila Abu Talib tak mau beriman ni, Nabi terasa sangat. Orang lain tak mau beriman pun terasa. Tapi bila Abu Talib tak mau nak mengucap la ilaha illallah ni, bila Abu Talib tak mau sebut kalimah tu, Nabi ni hancur luluh hati dia. Sampai pergi duduk sebelah, kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Nabi pergi duduk sebelah dia, pegang tangan ramai. Wahai pak penakan ke, wahai pak cik, qul la ilaha illallah. Katalah la ilaha illallah. Aku jadi saksi di depan Allah, aku akan pertahankan kamu. Tak sebut juga, mati kafir dia. Nabi menangis. Nabi menangis. Bukan Nabi tak boleh terima hakikat ni, tapi terlalu susah untuk Nabi nak menerima hakikat ni. Apabila orang yang Nabi cukup sayang dan orang tu cukup sayang Nabi, tiba-tiba mengakhiri hidup dia macam tu. Fresh. Kita tuan-tuan, kita pergi duduk dakwah dekat orang tak mau ikut.
Rasa juga letih tu ada. Rasa juga sampai setiap malam duk pulang. Duk macam tu juga. Rasa tu ada. Tapi kalau anak sendiri tak mau ikut tuan-tuan, macam mana? Kita kecewa orang tak mau ikut tu, dia tak separah kita kecewa anak tak mau ikut. Kita pergi bercakap, orang 100 orang, 1000 orang boleh dengar cakap kita. Anak kita 2 orang di rumah tak boleh dengar. Tuan-tuan, ujian satu orang dia tak sama. Dia boleh pergi bercakap di depan 10,000 orang, perhimpunan 10,000 orang, dia bercakap, orang terpaku biji mata tak beralih ke lain. Dengar tenganga mulut. Punya hebatnya dia bagi pidato. Tiba-tiba di rumah dia bercakap dengan air mata keluar. Anak dia gelak ke dia? Tuan-tuan, jangan buat pasal yang benar ni. Jangan buat pasal yang benar ni. Anak dia kata, sudahlah bapa. Sudahlah dia kata. Bapak nak pergi bercakap dekat orang, tak apa dekat saya, no. Dia kata, no way. Saya tak mau ikut. Dia kata, apa nak kata tuan-tuan? Bayangkan hati punya cedera parah, luka berdarah. Bila anak jadi macam tu. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala dia test satu manusia tak sama tuan-tuan. Tak sama. Bila kena test macam tu, dia flashback balik. Dia teringat balik yang dulu dia mulut capui duk hina orang kerana tak boleh didik anak, kerana dulu dia duk kecam orang kerana anak macam tu macam ni dan sebagainya. Hari ni depan mata dia anak dia jadi macam ni. Masa tu dia flashback balik. Hati yang dah hancur luka berdarah tadi tak tahu jadi macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sila itu sebab dalam agama tak ada jalan tuan-tuan. Tak ada jalan untuk nak bercakap sombong, nak dabik dada, jangan, tak ada jalan. Jalan yang ada di depan kita ialah jalan bermunajat kepada Allah, minta dekat Tuhan. Tuan-tuan cakap besar macam mana masa sujud, hati tunduk dekat Tuhan. Ya Allah, mintalah anak-anak ada 4-5 orang di rumah tu, minta mereka ni jadi anak baik dunia baik akhirat. Itu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah, dan tiada bagi seorang bahawa beriman itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Tuhan endorse satu-satu. Tuhan kata apa? Tak ada satu manusia, tak ada satu nyawa dalam dunia ni, kalau dia jadi orang yang beriman, itu adalah kerana mendapat izin Allah. Last sekali tuan-tuan, Tuhan pegang kuasa tu. Kuasa nak memberi petunjuk, kuasa nak memberi hidayah tu ada ke Tuhan. Tuhan tu pegang yang tu. Siapa yang Tuhan nak bagi hidayah, Tuhan bagi. Siapa Tuhan tak mau bagi, Tuhan pegang. Maka manusia ni, nama manusia tak ada kuasa nak memberi hidayah kepada orang. Tak ada kuasa. Manusia hanya boleh menyampaikan saja, menyampaikan. Allah yang memberi hidayah kepada dia. Macam tu. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan menjadi ia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala akan azab itu atas segala mereka yang tiada berakal, yakni tiada mengerti. Siapa yang memilih jalan kesesatan, lah Tuhan akan bagi azab dekat dia. Tiada ambil fikir, tiada ambil rundin, dan tiada ambil perhati dengan akal yang boleh menyampai kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok apa jadi depan mata pun yang tiba tak dapat. Tak dapat yang tiba. Tengok tsunami pun tak dapat yang tiba. Tengok apa ni, Allah jadikan satu fenomena alam, equinox, yang kata jadi hari Isnin lepas. Kan? Dia tengok-tengok, dia kata bohong lah, tak betul ya. Dia kata aku duduk tengok apa nama temperature daripada pagi sampai ke malam, kata nak pergi sampai 40, tak pergi pun auta betul perempuan ni bohong. Tak tuan-tuan. Itu ilmu manusia. Berdasarkan ilmu manusia, maka manusia menjangkakan matahari itu akan ada berbetulan di atas garisan khatulistiwa. Mana-mana negara yang duduk pada garisan khatulistiwa, mereka terdedah kepada satu fenomena, nama dia equinox. Fenomena panas dan juga waktu siang yang panjang. Dan panas boleh mencicah sampai 40 dan 40 darjah Celsius lebih. Itu kajiannya. Kuala Lumpur ada kawasan kena sampai 41 darjah Celsius. Ada kawasan kena. Kita di sini saja Tuhan kesian. Mungkin orang Pulau Pinang mengaji kuat ke apa ke. Dia hantar main awan apa ke, piduk filter panas matahari ni. Awan main filter tu jadi kepanasan tu korang.
Itu atas limpah rahmat Allah. Jangan pula Allah limpah rahmat dekat kita macam tu, kita pergi kata bohonglah semua benda ni. Tak boleh. Tak boleh. Kerana ilmu itu tidak menyimpang daripada apa yang agama sebutkan. Ini dia sebut di sini. Maka wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, dan menjadikan Allah akan azab itu atas mereka yang tiada berakal dan saja tak mau nak reti. Dia kata, qul inzuru madza fis samawati wal ard, dan kata olehmu ya Muhammad bagi segala kafir Mekah, perhati olehmu apa suatu pada langit dan bumi daripada segala ayat yang menunjukkan atas wahdaniyatullah, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok. Ni ayat ni Tuhan kata apa? Unzuru, unzuru maksudnya tengok. Berapa banyak ayat dalam Quran yang Allah guna perkataan ni? Ayat apa? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Afala yanzuru, yanzuru tengok. Kenapa kamu tidak tengok unta? Kaifa khuliqat, bagaimana unta tu dicipta? Allah suruh tengok, Allah suruh tengok. Ni pun lagi satu. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Kata olehmu wahai Muhammad kepada kafir-kafir Mekah ni, cuba tengok, cuba perhati apa yang ada di langit dan di bumi. Tuhan kata, tengok. Dengan segala macam fenomena. Ini equinox yang terbaru. Kita ni berapa banyak istilah yang kita tak pernah dengar dah keluar mai lah ni. Berapa tahun dulu dengan El Nino, La Nina, apa macam-macam perkataan. Tak dia main lagu Filipina, tak dia main lagu Jepun, tak dia main lagu, dia sebutlah apa pun, itu semua tu fenomena yang Allah yang takdirkan jadi. Manusia buh nama aja. Sebab Jepun yang buat kajian tentang ombak, maka dia panggil ombak tu tsunami. Cuba orang Melayu yang buat kajian tentang ombak, mungkin dia panggil apa ombak tu? Berangan ke apa dia panggil? Sebab berangan tu perkataan Melayu. Kan? Ikut siapa buat kajian, dia bubuhlah nama dengan perkataan. Kita ni sebagai orang Islam, kita nak ambil apa? Kita nak ambil pengajaran tu. Apa juga fenomena yang berlaku, Allah yang takdirkan benda tu jadi. Dia main fenomena panas tu. Dia main apa? La Nina dulu ni. Mesyuarat Jabatan Pendidikan Negeri ni habis. Panggil pengetua baru besar semua. Panggil main berimpun. Mesyuarat ni jaga baik-baik ni. Dijangka ni musim perisa ni akan berlaku fenomena La Nina. Ni apa jaga baik-baik. File-file dokumen penting sekolah. Awak naik pergi tingkat 1 lah. Apalah semua. Dengar ketaklimat tu kita ada ingat banjir Nabi Nuh nak main pula. Sahabat lah. Ni di sekolah ni panggil habis segala cikgu-cikgu kerana semua main ambil fail buku dalam plastik seal, tanggung awak naik pergi tingkat 1. Ibu kata ni dia kata tak apa selamat naik tingkat 2. Naik tingkat 2 tengok hujan sikit aja. Tak jadi apa. Hujan sikit tu yang pentingnya benda tu tanda-tanda dia sudah ada. Tak jadi itu atas limpah rahmat Allah. Allah tahan benda tu tak boleh jadi. Maka persediaan yang kita buat tu tak salah. Tapi apapun ada negara yang jadi benda yang macam tu. Ni yang Allah kata, qul unzuru madza fis samawati wal ard. Kata olehmu ya Muhammad bagi segala kafir Mekah, perhati oleh kamu apa yang ada di langit dan di bumi daripada segala ayat yang menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tughnil ayat wan nuzur an qaumin la yu'minun. Dan tiada mengaya, yakni tiada memberi faedah. Mengaya tu maksud mengkaya. Dan tiada mengaya, yakni tiada memberi faedah oleh segala ayat dan segala rasul yang menakuti itu daripada kaum yang tiada beriman pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Mailah mukjizat ke, mailah tanda kebesaran Allah dalam bentuk apa sekalipun, geng hak tak beriman tetap tak beriman juga. Maksudnya orang yang Allah Taala ketahui tiada beriman mereka itu, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, didatangkan mukjizat apapun ia tiada ikut juga. Tuhan kata hak jenis macam ni. Awal suratul Baqarah Tuhan sebut apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah khatam, telah tutup. Kita dah buat majlis khatam Quran. Khatam tu maksud tutup. Majlis penutup, mesti dia dah baca Quran habis dah daripada awal sampai akhir surah. Maka buat majlis khatam Quran, maksud tutup Quran. Ada tutup tu tak baca terus dah budak ni sampai bila-bila. Tak boleh lebih duk tutup. Benda baik ni jangan duk tutup. Kan? Allah sebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup ke hati-hati,
hati-hati mereka itu. Hati tak boleh ambil pengajaran apa. Hati dia dah tertutup. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Pendengaran pun Allah tutup, penglihatan pun Allah tutup. Orang main cakap apa pun tak ambil pakai, mata duk tengok apa pun tak boleh ambil akibat. Pasal apa? Khatam Allah. Allah sudah tutup hati mereka ni semua, mata mereka, telinga semua dah kena tutup habis. Maka Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, mereka ni orang yang sudah ditutup hati mereka itu. Firman Allah, fahal yantaziruna illa mithla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Maka tiada nabi-nabi, maka tiada nanti-nanti mereka itu dengan mendustakan engkau itu, melainkan seperti hari segala kafir-kafir yang telah lalu dahulu kala daripada dahulu mereka itu. Iaitu artinya seumpama kejadian mereka itu pada azab. Maksudnya Tuhan kata kafir zaman Nabi Muhammad sama macam kafir-kafir dulu juga. Jenis apa? Jenis nak tunggu azab mai dulu baru nak percaya. Jenis macam tu. Sama aja daripada zaman Nabi-Nabi dulu sampai zaman Nabi Muhammad, sama aja. Nak tunggu sampai azab yang Nabi duk kata kalau hampa tak beriman Allah nanti buat mai azab. Nak tunggu azab tu mai baru nak beriman. Perangai semua jenis macam tu. Dia kata, "Qul fanziru. Qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin." Kata olehmu wahai Muhammad, maka nanti-nanti olehmu demikian itu azab, bahawasanya aku serta kamu daripada jumlah segala orang yang menanti. Kalau mereka kata lagu tu, Nabi mai abang kat mereka, kalau hampa tak mau percaya, Tuhan nanti buat turun azab. Mereka kata balik dekat Nabi, lah macam ni, tak usah mai abang saja, si abang dekat Tuhan hang suruh mai azab lah ni. Kalau mereka kata lagu tu, jawab balik dekat mereka, fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Okey, tak apa. Lah kita gentleman. Hampa nak tunggu azab Tuhan mai, aku pun nak beritahu dekat hampa, aku pun nak tunggu tengok azab Tuhan mai. Hampa nak jadi macam mana? Jawab balik macam tu. Ada setengah manusia tuan-tuan, tak boleh, hujah pun tak jalan. Hujah pun tak jalan sebab dia berhujah bukan nak mencari kebenaran, tapi dia berhujah nak menang. Bila dia berhujah nak menang, dia salah pun dia nak menang. Hujah apa? Maka bagi golongan yang macam ni, kita kata lagu tu aja. Kita kata lah tak apalah, aku dah terang habis dah dekat hang. Hang nak pakai tak mau pakai itu terpulang dekat hang. Kita tunggu tengok esok lah. Hang pun satu hari mati, aku pun satu hari mati. Kita tunggu tengok esok, mati esok, siapa mati kubur nak jadi taman syurga, siapa mati kubur nak jadi lubang api neraka. Kita tunggu tengok. Assalamualaikum. Tiba. Buang masa. Tapi peringkat mula terang. Terang. Sampai habis punya terang, dia duk buat main-main dengan kita. Dia istihza, dia buat perli main dekat kita. Kita ending kita punya perbincangan macam tu. Kita kata okeylah, aku pun dah tak tahu apa dah nak katakan. Macam tu aja kita kira. Hang pun percaya dekat Tuhan tu, aku pun percaya dekat Tuhan tu. Hang pun satu hari mati, aku pun satu hari mati. Kita tengok, hang percaya, aku percaya. Kita tunggu tengok, cukup. Assalamualaikum mau bagi juga. Assalamualaikum. Begitu cerita dia. Firman Allah, summa nunajji rusulana walladzina amanu. Kemudian kami lepaskan segala rasul kami dan segala yang beriman sertanya daripada azab, maka yang lain kami binasakan. Itu dia. Nabi Muhammad baca ayat ni dekat depa, bila mai azab Allah, Allah akan lepaskan nabi-nabi dia. Dan yang akan kena orang yang bantah Nabi. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Seperti yang demikian itulah sebenar atas kami. Kami lepas segala orang yang beriman, yakni Nabi Muhammad dan segala sahabatnya, ketika diazab kafir musyrikin semuanya. Qul ya ayyuhan nas, kata olehmu wahai Muhammad, wahai manusia Mekah, in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Jika ada kamu itu pada syak daripada agama aku itu agama yang sebenar, maka aku tiada sembah segala asnam yang kamu sembah daripada lain Allah itu, dan tetapi aku sembah Allah Tuhan yang memati akan kamu, yakni dengan diambil roh kamu. Dan inilah agama yang aku i'tiqad dan aku amal. Cuba kamu fikir rundit dengan akal yang baik, mana yang benar? Sembah asnam yang kamu perbuatkah yang sebenar, ataupun sembah Allah yang perbuat kamukah itu yang sebenar? Maka tiada syak
sembah Tuhan yang jadi kita, itulah yang sebenar. Nabi Muhammad sampai last, Nabi Muhammad kata begitu. Lah macam ni, kalau hampa nak mencadangkan supaya kita berkompromi, tuan-tuan, ayat Qul ya ayyuhal kafirun tu, surah Al-Kafirun. Ayat tu timbul pasal apa? Pasal cadangan kompromi. Mai golongan kufar ini, golongan kafir Quraisy ni jumpa Nabi Muhammad, dia kata, lah macam ni Muhammad, kami pun tak larat lawan dengan hang dah. Hang pun lagi teruk tak larat nak lawan dengan kami, sebab kami ada kekayaan, kami ada pangkat, kami ada kuasa, kami ada pengaruh di Mekah. Hang nak lawan kami ni, cerita dia hang buang masa. Dan kami pun leceh dengan hang ni. Nak buat apakah hang pun susah nak. Lah macam ni, kita kompromis. Kompromis macam mana? Hari ni kami pakai pergi semayang lagu cara hang suruh. Esok hang mai sembah Allah wal Uzza wal Manata, ni semua tokong-tokong kami hang mai sembah. Kita buat selang karya. Lah kata, kira nak samsiong. Benda ni mau settle buang hari ni. Lah hang pun tak menang, kami pun tak menang. Yang ni dia panggil apa? Dia panggil teori win-win situation. Dia panggil win-win situation. Hang pun takut dia tak jadi win-win, dia jadi wang win begitu aja. Dia kata win-win situation. Hang pun tak kata hang menang, kami pun tak claim kata kami menang. Tuhan hang pun kami sembah, Tuhan kami hang kena main sembah. Apabila main formula macam ni, turun ayat yang macam ni lah. Dia kata, in kuntum fi syakkin min dini, kalau hampa masih duk syak dengan agama yang aku bawa, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Aku abang terang, aku tak akan pergi sembah apa yang hampa sembah. Cerita nak ajak pergi sana cari mai sini cari ni, satu idea yang aku tak boleh terima. Nabi kata, lah aku nak tanya hampa satu saja. Nabi kata, lah ni cuba fikir pakai akal hampa. Hampa pergi duk sembah batu ni, dia boleh bagi apa kat hampa? Abang mai kat aku. Nabi kata, sedangkan aku tak sembah ni batu, kayu, gambar ni aku tak sembah. Aku sembah Allah, Tuhan yang berkuasa mencabut nyawa hang dan nyawa aku. Tuhan yang boleh cabut nyawa hang dan nyawa aku. Tuhan tu aku sembah. Aku tak sembah batu, kayu yang tak boleh buat apa ni. Nabi kata lagu tu. Hampa fikir, hampa main bagi tahu kat aku. Hak mana betul? Aku betul ke? Hampa betul. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan disuruh akan aku bahawa jadi aku daripada jumlah segala orang yang mukmin. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifah, dan dikata bagi aku, diri olehmu akan mukamu bagi agama Islam, hal keadaan cenderung hati kepadanya. Nabi Muhammad kata, Allah suruh aku berdiri pada Allah, pegang agama Islam, hati aku sentiasa cenderung kepada Islam. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan jadi engkau daripada kafir musyrikin, tak beriman dengan Allah Ta'ala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wala yadurruk, dan jangan engkau sembah akan yang lain daripada Allah Ta'ala sekali-kali, yakni sembah barang yang tiada manfaat akan dikau jika engkau sembah, dan tiada mudarat akan dikau jika engkau tiada sembah. Nabi Muhammad kata, aku tak mau sembah batu ni. Batu ni aku sembah dia apa, aku minta apa pun dia tak boleh bagi. Kalau aku tak main sembah dia pun dia tak boleh buat apa kat aku. Apa guna aku sembah benda yang tak boleh bagi manfaat dan tak boleh mendatangkan mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Maka jika engkau perbuat juga yang demikian itu, maka engkau ketika itu daripada jumlah orang yang zalim. Nabi kata, kalau dah hampa tahu batu ni tak boleh buat apa kat hampa pergi sembah dia juga, saja hampa zalim diri hampa sendiri. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan jika mengena, yakni jika kena akan dikau oleh Allah dengan mudarat, kalau Allah timpakan mudarat pada hang, Nabi kata, seperti sakit dan patah. Kalau Allah bagi hang sakit, Allah bagi hang jatuh miskin, maka tiada seorang yang boleh mengangkat, yakni melepaskan dia, melainkan Allah Ta'ala juga. Kalau hang sakit, siapa pun tak boleh bagi hang baik. Yang boleh bagi hang baik Allah. Tuan-tuan, kita kalau kena sakit jenis sakit tak ada harapan ni, doktor pakar yang paling pandai ni pun dia pun kata, dia kata kalau nak balik di rumah elok. Apa sih dia kata apa? Dia satu doktor pakar. Kalau doktor pakar tu boleh memberi kesihatan pada orang sakit, dia tak akan kata boleh di rumah baik. Dia akan kata, tinggal di sini, saya akan buat bagi dia baik.
Tapi dia sendiri pun pada ketika itu dia surrender di depan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pakar betul. Dia pakar betul. Dia kata apa? Dia kata yang ni, dia kata kalau nak bawa balik pun elok. Ada kata kalau nak telefon anak-anak balik mai pun baguslah. Pasal apa? Pasal bukan dia dah putus harap tak mau berusaha, tapi berdasarkan kepada ilmu dia ni dah duduk pada tahap yang sangat kronik. Tak boleh dah, maka lebih baiklah dia suruh depa ni bersedia. Panggil lah, kalau nak panggil dia beradik mai tengok anak beranak nak balik mai pun eloklah dia kata. Pasal apa? Pasal dia sebenar-benar faham. Kata kesihatan bukan dia bagi, Allah yang bagi kesihatan. Dia hanya boleh bantu merawat saja sakit tu, tapi sihat tu dia tak boleh bagi. Maka dia kata macam tu. Yang boleh melepaskan satu orang daripada sakit adalah Allah Subhanahu wa taala juga. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika menghendaki Allah akan dikau itu dengan kebaikan, seperti jadi kaya dan beriman dan taat, maka tiada seorang yang menolak bagi kurniaan Allah bagi engkau itu. Kalau Tuhan dah tentukan, kata dia ni aku nak bagi kaya, tuan-tuan, orang boleh sembang aja lepas tu, orang boleh sembang. Saya bukan nak cerita lah, saya kenal dia daripada awal-awal dulu ni. Duk kerja cuci pot, duk cuci pot getah dia, duk kutip skrap dia dulu tu. Boleh cerita lah dia milioner lah. Berapa ramai orang yang kita kenal tiba-tiba pergi jadi macam tu. Orang duk cerita pasal Bunsio ni, kita tak pernah tengok muka dia macam mana. Yang kata Bunsio ni, kita duk ragas naik motor, duk tulis nama dia Bunsio ni. Bukan kata mengaji tinggi, bukan kata apa, tulis pun tak erti, apa pun tak erti. Tapi ditentukan oleh Tuhan dia nak jadi kaya, dia kaya. Kawan hak mengaji sampai PhD, rambut dulu luruh daripada selai sampai jadi satu macam satu tasik, satu kolam duk ada atas kepala. Punya mengaji. Bila mengaji ni Allah, dia luruh rambut ni. Pasal apa? Tak dan nak pi nak masak nasi, tak dan duk makan Maggi aja. Luruh. Mengaji sampai PhD, tak jadi kaya, tak jadi senang lenang pun. Ada sahabat ni orang sampai ada PhD, mai duk sembang dengan kita. Dia kata kadang-kadang ustaz dia tak duk fikir Tuhan ni pun satu. Saya kata memang Tuhan tu satu. Bukan, dia kata tak, bukanlah kata ada yang apa. Dia kata cuma kadang-kadang dia dah duk fikir. Macam saya ni, dia kata saya lecturer. Saya sendiri belajar sampai PhD, dia kata. Saya duk mengajar budak-budak di universiti. Mengajar mereka. Saya mengajar budak engineering, dia kata. Budak tu habis first degree aja, dia kata ada bachelor saja dalam engineering. Peluang-peluang pergi kerja dengan company international, pergi kerja dengan Nokia, pergi kerja dengan apa, kerja dengan company international. Dalam setahun 7 bulan duduk di Jepun. Lepas tu pindah pergi duduk di Washington. Lepas tu pindah pergi duduk sana. Gaji US dollar, bayar 15,000 US dollar sebulan. Dia kata saya ni mengajar dia. Saya ni mengaji sampai PhD. Saya mengajak dia. Dia mengaji setakat 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dia dapat first degree. Tengok gaji sampai 20,000 US dollar. Dia kata Tuhan ni pun satu. Saya kata Tuhan memang satu. Tapi maksud dia bukan Tuhan tu satu. Tuhan ni pun satu. Dia kata. Maksud dia apa? Maksud dia patut akulah aku mengaji sampai PhD. Patut akulah mau 20,000 US dollar sebulan. Dia ni bagi 2,000 cukup lah. Patutnya lagu tu kan. Tapi tuan-tuan, ni ayat yang kita baca ni, apa dia nak kata? Tuhan nak bagi dekat siapa, dia bagi ya. Mengaji sampai darjah 6 pun kalau dia nak bagi senang lah. Mengaji sampai SPM pun kalau dia nak bagi senang lah. Mengaji sampai PhD pun kalau dia tak mau bagi senang, lagu tu kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, ini yang cerita Allah Subhanahu wa taala, dia nak bagi ke siapa dia boleh bagi, dia nak tahan tak mau bagi kat siapa dia boleh buat. Siapa pun tak boleh kata apa ke dia. Firman Allah, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Mengena ia, yakni Allah kenakan dengan kebaikan atas mereka yang dikehendaki daripada segala hamba-Nya. Siapa yang Tuhan nak kebaikan pada dia, Tuhan akan bagi. Maka dialah Tuhan yang amat mengampuni, lagi amat rahim ke atas hamba-Nya. Yang ni manakala Allah Ta'ala hendak beri pada seorang itu kaya atau miskin atau mulia atau hina atau sehat atau sakit atau mati atau hidup, maka tiada seorang boleh menegaknya. Tuhan nak bagi kat siapa, Tuhan boleh bagi.
Tak boleh kata apa. Qul ya ayyuhan nas, kata olehmu ya Muhammad, wahai segala manusia penduduk Mekah, qad ja'akumul haqq min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Sesungguhnya telah datang akan kamu oleh agama yang sebenar daripada Tuhan kamu. Maka barang siapa ambil hidayah dengan dia, yakni dengan Islam ni, maka hanya mengambil hidayah ia bagi pelihara dirinya. Siapa bila Islam mai depan dia, dia ambil Islam buat pegangan dia, maka dia ambil kebaikan untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Kerana pahala hidayah itu bagi dirinya. Tuan, ayat Quran Tuhan kata apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, maka pahala buat baik itu untuk kamu. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu terima padahnya. Dia lagu tu ya. Kita bukan buat untuk orang, kita buat untuk kita. Maka buat banyak-banyak, sebab hak kita buat tu untuk kita. Begitu. Firman Allah, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, ia tak mau mengambil hidayah, maka hanya sesat ia atasnya juga. Kalau dia pilih untuk sesat, maka dia sesat. Kerana kejahatan sesat itu atas dirinya. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan tiada aku, yakni Nabi Muhammad itu, atas kamu dengan menjadi wakil. Nabi Muhammad kata, aku tak disuruh oleh Tuhan hidup jaga hampa 24 jam. Maka aku kerasi, aku paksa akan kamu atas hidayah. Dan aku Tuhan tak suruh dipaksa hampa suruh masuk Islam. Hanya aku menyampai sahaja. Nabi kata, wattabi' ma yuha ilaik wasbir, dan ikut olehmu akan barang yang diwahyihkan kepada engkau. Sabar olehmu atas seru, yakni atas dakwah manusia pada agama Islam, dan sabar atas menyakiti mereka itu. Terus cakap Islam. Orang nak kata apa, nak bagi sakit kita, nak bagi apa, itu orang punya hal. Kita jalan kerja kita. Hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Sehingga menghukum Allah pada mereka itu, dan ialah sebaik-baik Tuhan yang menghukum. Dan sungguh telah sabak Nabi SAW sehingga menghukum atas musyrikin dengan bunuh 70 orang dan tawan 70 orang dalam perang Badar. Nabi sabak sampailah berlaku perang Badar, perang yang pertama. Semua orang hadap buat tahanan dekat Nabi mati dalam perang Badar. Tuan-tuan, 7 tahun Nabi doa minta Allah binasakan ni segala Abu Jahal, Abu apa ni. Nabi minta selepas 7 tahun berlaku perang Badar. Dalam perang Badar, nama yang Nabi sebut dalam doa dia dimatikan sewaktu perang Badar. Nabi sabak tu, lepas doa tu tunggu 7 tahun baru makbul benda tu. Nabi sabak 7 tahun. Sabak bukan sabak hati aja, sabak badan tu kena terah dengan Abu Jahal dan orang-orang dia. Dan hukum atas Yahudi Nasara dengan bayar jizyah. Yahudi dan Nasara kemudiannya dihukum, mereka kena bayar cukai kepada kerajaan Islam. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk surah Hud Makkiyah. Surah Hud Makkiyah. Surah Hud ni bukan cerita tentang burung Hud-Hud. Surah Hud ni dia cerita pasal Nabi Hud. Surah Hud ni tuan-tuan, dia daripada ayat-ayat Makkiyah. Ni gezek, kita bagi gezek sikit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah satu hari dia tanya Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan tahu lah, sahabat yang cukup rapat dengan Nabi lah. Cukup rapat dengan Nabi. Nabi mati umur 63, dia mati umur 63. Waktu nak mati pun duk sakit tenat nak mati tu, dan lagi tanya anak dia Aisyah, isteri Nabi. Dia tanya Aisyah, dia kata hari ni hari apa? Aisyah kata hari ni hari Isnin ayah. Dia kata hari ni hari Isnin. Dia kata alangkah baiknya kalau Allah boleh bagi aku mati hari ni. Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Dia kata pasal hari ni hari Isnin, hari Allah wafatkan Nabi SAW. Dia sayang Nabi ni sampai hari apa Nabi wafat dia nak mati hari sama macam hari Nabi wafat. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari dia tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, dia kata pasal apa kamu banyak ubat? Nabi rambut putih. Menjelang wafat Nabi rambut Nabi banyak ubat. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa rambut kamu banyak ubat? Nabi jawab apa? Nabi kata syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun
wa idza syamsu kuwirat. Bila Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa rambut kamu banyak uban? Nabi kata, telah menjadikan rambut aku ni beruban oleh surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alu,